Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli kuasa Masjid Mukim Tok Junuh Kolam, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 18 September 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu dalam rangka memulihkan semangat untuk mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla. Kerana itu tajuk yang diberi iaitulah kelebihan solat berjamaah. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau kamu tahu kelebihan dia, nescaya kamu akan datang walaupun merangkak. Kalau kita tanya para jemaah, hak sebenarnya kita tahu ke tak tahu? Tak ada apa degah ya awak. Hak sebenarnya tahu ke tak tahu? Tahu dah. Hak mari ni tahu, patut dia mari ke tak? Masalah sekarang ni macam mana kita nak kempen, hak tak mari lagi tu. Macam mana kita nak sampaikan ilmu, nak sampaikan maklumat, nak menyampaikan kelebihan salatul jamaah. Allah SWT syariatkan kepada kita satu solat, satu ibadat yang cukup besar. Untuk apa? Supaya kita semua para jemaah sekalian dapat menunaikan satu tanggungjawab, iaitulah berkumpul di rumah Allah 5 kali satu hari dengan pahala dan kelebihan dan hikmah yang begitu besar. Jadi para jemaah sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut dalam ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dalam surah At-Taubah, tuan-tuan, surah At-Taubah ayat 18. Allah peringatkan kepada kita dalam ayat ini, sesungguhnya ya'muru masajid Allah, orang yang mengimarahkan, orang yang memakmunkan rumah Allah Azza wa Jalla. Ulama tafsir kata imarah di sini ada dua. Satu, mengimarah dengan mana? Membina masjid. Alhamdulillah di kampung kita di masjid comel dah. Tapi sejuk sangat pun masalah juga. Dulu dia tak mari. Kalau solat tarawih separuh jalan lari. Pasal apa? Panah. Ni bila sejuk lari juga ke tak? Pasal apa? Itu masalah kita. Waktu panah dia ada alasan panah, lari juga. Waktu sejuk dia lari juga pasal sejuk. Kalau itulah yang dikatakan, kalau tak nak agak macam-macam alasan dia boleh cari dah. Boleh cari belaka. Jadi yang hari ni kita nak letak suatu motivasi, nak bagi semangat kepada para jemaah sekalian. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi imarah tu satu buat bangunan. Imarah yang berterusan iaitulah orang yang menghidupkan rumah Allah Azza wa Jalla dengan solatnya, dengan majlis ilmunya, dengan duk baca Qurannya di sini. Itulah dia panggil al-imaratul haqiqiyah. Imarah yang sebenar iaitulah memakmurkan rumah Allah dengan program-program 5 kali sehari. Tuan bila kita panggil dengan nama Allah, dia panggil dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mari. Sebab apa kita mari? Allah kata apa? Orang yang mengimarah itu man amana billahi wal yawmil akhir, iaitulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Artinya kalau orang tak beriman, bukan menjadi tempat dia di sini. Dia pergi
Untuk apa dia pergi? Nak tunjuk muka, kata orang. Sebagaimana yang berlaku kepada beberapa kes yang kita akan sebut nanti para jemaah sekalian. Ada beberapa perkara yang disebut orang ini pergi ke masjid solat jemaah, tapi kenapa? Nak tunjuk muka, nak mencari peluang. Baik, Allah kata apa? Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah, dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah mereka akan beroleh hidayah. Ayat ini panjang dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 18, dan ada kaitan lagi dengan dakwaan yang dibuat oleh puak-puak kafir. Bila Nabi kita bagi tahu ajaran dia salah, Nabi kata mu ni salah ni, yang betulnya ajaran tauhid. Puak-puak Abu Jahalnya dengan Abu Lahabnya, puak saudara dia sendiri, dia mendakwa, dia kata macam mana kita salah? Di mana salah kita? Setiap tahun kita bagi makan orang haji, kita telah mengimarahkan Kaabah, kita membuangikan Kaabah, bersihkan Masjid Haram. Macam mana salah? Maka Allah Ta'ala turun ayat yang ke-19, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Allah tanya, sama ke? Sekadar nak bagi makan jemaah haji, sekadar buat binaan Masjid Haram, sama ke dengan orang beriman? La yastawu, sudah tentu mereka tidak sama. Maka para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang ibadat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita ni ada banyak kategori. Satu dia panggil ibadat yang bersifat harian. Ibadat ni dia ikut matahari. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis salata lidulukis syamsi. Aqimis salata lidulukis syamsi, dirikanlah salat itu ketika matahari di tengah hari. Aqimis salata lidulukis syamsi, bermula daripada salat zuhur. Dan adapun ibadat lain, bila kita kata kita berpuasa, berpuasa ni dikira apa? Bulan Ramadan. Orang pergi haji ikut apa? Bilakah kita wukuf di Arafah? Orang haji bila wukuf? 9 Zulhijjah. Dia tak kira bulan 9 ke bulan 8 ke. Dia tengok bulan 8, bulan 9, bulan 7, dia bergerak. Tahun ni kita wukuf 9 Zulhijjah pada bulan apa? Bulan 8 ke bulan 7? Bulan 7 kan? Maknanya sentiasa bertukar. Tapi solat tak ada. Aqimis salata lidulukis syamsi. Mu solat ikut pergerakan matahari. Sebab apa solat itu ikut matahari? Sesuai dengan kedudukan solat, bermula tempat solat itu bila solat itu berada di mana? Berada di tempat yang kedua rukun Islam. Rukun yang pertama, tuan-tuan tanya, rukun yang pertama kita mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, apa dia? Solat. Kalau lepas mengucap 2 kalimah syahadah, mari zakat. Orang ni orang miskin. Bila kita nak tahu dia beriman ke tidak? Ataupun puasa dulu. Kebetulan dia masuk Islam tu bulan Muharram. Puasa bulan Ramadan bulan 9. Maknanya 8 bulan lagi kita nak tahu dia Islam ke tidak. Tapi bila mari solat setiap hari, maka kerana itulah Nabi SAW sebut al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Yang membezakan di antara kita orang Islam dengan bukan Islam, salat. Yang membezakan di antara orang Islam dengan bukan Islam, salat. Kemudian yang membezakan di antara orang yang betul-betul beriman, yang mantap iman dia, yang mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla dengan orang lain, iaitulah orang yang sentiasa hadir salatul jamaah. Maka kerana itu dalam solat jemaah ini banyak kelebihan-kelebihan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara kelebihan yang disebut, para jemaah boleh tanda, kita ambil perhatian dan kita juga boleh balik tunjuk kepada keluarga kita, sepatutnya kita semua ni salatul jamaah.
Ada sebuah risalah yang saya keluarkan, tajuk dia Salatul Jamaah, Hikmat, Faedah dan Hukum. Tapi oleh kerana dia tak ada cetakan habis, kita boleh bagi dalam bentuk PDF ya. Nanti kita bagi kepada Tuan Imam, dia boleh bagi ke jemaah dia insya-Allah. Salatul Jamaah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tanda surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu mendirikan salat. Satu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kamu rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Apa dia maksud bersama orang rokok? Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, dia kata apa? Amarahum an yarka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunu ma'ahum wa minhum. Hendaklah kamu sentiasa bersama orang ramai rokok. Di mana? Di masjid. Saya rokok juga di rumah. La. Ayat Quran ini fokus kepada kita rokok bersama jamaatil muslimin. Lagi ramai jemaah, lagi besar dia punya kelebihan pahala. Dia kata kalau macam ni kita kena cari masjid yang besar. Itu satu perbahasa lain pula. Yang pentingnya kita nak rokok bersama siapa? Bersama dengan orang rokok, bersama dengan mereka dan di kalangan mereka. Alhamdulillah. Waktu Tok Bilal azan, dia panggil kita mari solat. Dia panggil dengan apa? Tok Bilal panggil dengan apa? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Waktu hayya 'alas salah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jawab dengan apa? Jawab kuat nak dengar. La haula wala quwata illa billah. Apa dia makna? Tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kita nak pergi masjid ni kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan hak siapa ke masjid ni kata alhamdulillah belaka. Sebab apa? Sebab kita sampai sini dengan pertolongan Allah. Kalau kira dengan kuasa kita, hak duk jauh pun boleh pergi, hak duk dekat pun tak boleh pergi. Berlaku tidak? Macam-macam alasan dia cari. Sibuk, tak berapa sihat. Tak berapa sihat sebab tak berapa semangat ya. Seorang tokoh ulama salaf nama dia Ibnu Ijlan. Tuan-tuan tanda nama orang hebat ni. Nama dia Ibnu Ijlan rahimahullah. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati dia. Kekuatan orang mukmin duduk mana? Duduk dalam hati. Dalil dia nya berapa ramai orang yang sudah tua bertongkat usung kena pergi masjid. Berapa ramai orang hak muda, hak sihat wal afiat boleh berjalan ke sana sini. Nah, kalau kita sebut naik basikal kita nyemarah kali basikal pula tak. Boleh kata basikal 40 kilometer tapi nak melangkah ke masjid 2-30 langkah tak sampai. Ada ke tidak? Ibnu Ijlan kata apa? Berapa ramai aku tengok orang tua-tua berpuasa pada siang hari musim panas. Tapi orang muda-muda tak larat nak puasa walaupun pada musim sejuk. Puasa sunat maksud dia. Itu yang dikatakan quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk di mana? Duduk dalam hati dia. Kalau hati kita kuat. Ada tokoh pendakwah yang baru zaman kita ini. Dia kata waktu aku baca sejarah orang-orang soleh dengan solat malamnya sampai berapa juzuk Quran boleh berdiri, mereka ni sanggup baca Quran sampai khatam. Ada yang khatam satu malam sekali khatam Quran, ada yang khatam pada waktu siang. Dia kata aku duk mikir tengok macam mana dia orang ni boleh naik semangat macam mana. Kita pun nak tahu juga dah. Nak tahu juga. Tiba-tiba bila mari zaman kita hari ni, bila keluarnya alat-alat gadget, dia panggil ni gadget handphone duk tangan kita ni, bila keluar alat ni,
Aku duk perhati tengok orang duk tunduk ya belakang. Tak kira kau orang tu kena cuik dah. Cuik atas kepala dia. Kadang-kadang orang tu menanuk nasi, dia makan nak sudah dah, tak mari-mari lagi. 4 kali panggil dia. Pasal apa? Duduk khusyuk, duduk tengok ke geruk-geruk hak dia ada ni. Dia panggil mazhab wasapi yang banyak ni. Dia kata apa dia tengok. Duk tengok ke WhatsApp ni kau pakai tak kira kau orang. Orang ajak makan pun tak jadi kan. Orang ajak makan pun tidak jadi. Maka ketika itulah dia kata aku baru nampak bahawa semua benda ini bergantung kepada kekuatan hati. Kalau hati tu kuat semangat, tak ada masalah apa-apa, dia akan pergi. Hujan pun dia pergi, panah pun dia pergi, ada orang ramai pun dia pergi, tak ada orang pun dia pergi. Jadi kita kata, tapi kalau hati sudah tidak kuat, tak usah duk royaklah berapa pun, waktu tenang-tenang pun tak pergi, waktu tak tenang pun tak pergi juga. Allahu Akbar. Kecuali sungguh apa? Kecuali waktu orang mari PKP tak lagi masjid, dia nak pergi kata. Allahu Akbar. Kita hak jadi tu iman ni ke Allahu Akbar. Tanya berapa iman ni? Susahnya lah. Hak masa 4 orang tu senang sikit tutup pintu. Hak mari 40 orang tu nak pilih siapa mari? Pilih orang ni ke orang lain macam dia tutup iman, nak pilih orang dia ya. Allah Akbar. Minggu depan nak pilih siapa pula? Akhir sekali kita akan siapa mari dulu cukup 40 tutup pintu habisnya kita dah. Tak nak marah dah lah. Waktu PKP tu lah pakak nak pergi, bila PKP habis tak ada. Baik para jemaah sekalian, kita nak masuk dalam kumpulan man amana billahi wal yawmil akhir. Kita jadikan diri kita ni orang yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, dengan cara kita mengimarahkan rumah Allah azza wa jalla. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut, Nabi kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi sebut, dia kata salatul jamaah. Ada 2 hadis Nabi sebut, dalam semuanya dalam Bukhari. Salatul jamaah, solat berjamaah ni digandai pahala dia lebih daripada 27 darjat daripada kita semaya seorang. Dalam riwayat lain kata, dalam riwayat Abi Sa'id Khudri dia kata bi 25 darjat. 27 25. Yang pentingnya kalau kita pergi awal, kita sempat bersama dengan imam kita takbiratul ihram daripada awal, dia dapat pahala penuh. Kalau mari separuh boleh 25. Itu sebahagian daripada huraian para ulama muslimin mengatakan bahawa hadis ini mengikut keadaan. Baik para jemaah sekalian, kita cuba tengok itu kelebihan yang besar dan apakah hikmah. Hikmah Allah SWT syariatkan salatul jamaah. Hikmat Allah Ta'ala syariatkan salatul jamaah. InsyaAllah ana akan bawa kepada para jemaah sekalian 10 perkara. Kita ambil 10. Hikmat salat jemaah ni banyak. Dalam risalah kita ni pun banyak. Ada sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Tuan-tuan cari di Kedah, nama kitab ni Keindahan Islam. Dalam buku tu dia cerita tentang Islam tu indah, dalam bab solatnya, dalam bab solat jemaahnya, dalam bab berkeluarga, comel belakang Islam. Baik, bila kita kata apakah hikmat, ada setengah orang tu dia kata rahsia. Apakah rahsia salatul jamaah? Kita ni kalau sebut rahsia, dia cari benda pelik lalu. Betul tak? Lama dah seorang Cina, nama dia Ang Siokok. Raja dengar nama ni. Ang Siokok ni Cina, pengkaji solat. Dia Cina bukan Islam. Kalau Cina Islam kita tak pelik. Tapi saya tak tahu, takut masuk Islam dalam ni. Di Universiti Melaya dia keluar sebuah buku Keajaiban solat menurut sains. Itu dia panggil rahsia solat. Dia kata, dia cerita, dia kata pakcik-pakcik, saya sudah test dalam kajian dia, siapa dia solat 20 rakaat, solat 20 rakaat satu malam, macam kita solat tarawih 20 rakaat tu, tapi syarat, ni mahal dia ni, syaratnya kena betul dia waktu kita rokok dengan sujud tu, kena betul tulah belakang, jangan duduk bekok gitu, sujud sempurna gitu, seperti hak kita belajar dalam kitab, bukan seperti hak kita buat. Nak buat tu belok macam-macam bunyi. Siapa dia jaga 20 rakaat ini, dia akan jadi macam satu terapi
awet muda kepada orang yang jaga solat. Kata sudah dah lah, main pensyarah dia main awet muda, takut jadi solat awet muda ya. Kita bimbang dah. Kita nak solat kerana Allah bukan kerana awet muda, tapi kita solat kerana Allah. Kalau mulai awet muda, betul orang lagi cantik. Maknanya itu dari sudut sains. Yang kita nak dari sudut hikmah, dari sudut rahsia, dari sudut syariat. Kenapa Allah SWT syariatkan salatul jamaah? Baik, tulis yang pertama, anna Allah ja'ala salatal jamaah ta'aruful ikhwah. Allah jadikan solat jemaah ini kita nak berkenal-kenalan sama-sama kita, wal ahibbah, dan kita nak kenal orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Bila orang ni mari sentiasa solat jemaah, kita duduk tengok muka dia, dia pun tengok muka kita. Tiba-tiba hari ni tak nampak, tidak, kita akan tanya, gimana pak cik tu, gimana pak da tak mari? Secara otomatik kita boleh yang pertamanya, sudah ada sifat kasih sayang di antara kita. Sudah ada sifat kasih sayang di antara orang-orang yang selalu solat berjamaah. Tujuannya solat jemaah di tempat, dalam qaryah dia, dalam masjid dia, di surau dia, maka kita akan nampak ada kemesraannya di situ. Alhamdulillah. Nabi SAW telah mengisytiharkan bahawa wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku di tangan Allah Azza wa Jalla, Nabi kata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan boleh masuk syurga sehingga kamu betul-betul beriman. Di antara tanda iman kita, iaitulah kita tunjukkan bukti. Apa dia bukti? Setiap hari kita melakukan salat. Maknanya kalau orang tak salat, macam mana kita nak bukti? Hari ni ada bukti. Sedap kalau kita tanya orang tak salat, kata mu ni Islam ke? Islam. Maya ke tidak? Dia kata iman di hati. Sedap ke tak jawapan dia? Sedap juga, iman di hati ni. Jumpa pula dengan hak wanita pula, awak muslimah? Muslimah. Kenapa tak tutup aurat? Dia kata tak tutup aurat apa, iman hati baik. Sudahlah, main hati baik lagi, payah kita. Macam mana kita nak kenal orang ni hati baik ke tak baik? Itu semua dalam hati. Karena itu kita tak boleh mendakwa kita tahu dalam hati orang, tak boleh. Ni setengah orang ni kalau dia nak marah ke, dia tak suka ke dia, aku tahu dalam hati dia apa aku tahu dia ni tak jujur, tak baik. Macam mana kita boleh tahu dalam hati? Dalam hati orang boleh tahu tak boleh tahu? Tak boleh, kecuali dengan tanda yang zahir. Inilah tanda kitanya, iaitulah kita menzahirkan keimanan kita melalui ibadat yang zahir, iaitulah ibadat salat. Kalau ibadat puasa orang tak nampak, mana nampak letih tu? Puasa hari ni. Siapa dalam kitab tasawuf dia kata, jangan buat setengah orang nak tunjuk dia ni puasa, nak tunjuk warak ni kat bebek pun mereka pecah kuning. Pasal apa ni? Tak minum muka puasa sama kan ni. Tak boleh nak pecah dia bebek. Dia kata itu dia panggil talbis iblis. Maknanya orang puasa kita tak nampak. Tapi kalau orang tak salat, nampak tak nampak? Nampak. Tak aja mari nak masjid dia ni. Dia semaya rumah dia. Itu bukan, kita tak siasat dalam rumah orang, tapi kita nak tengok tanda keimanan dia mari masjid. Maka Nabi kata, wala tu'minu hatta tahabu, kamu tidak benar-benar beriman sehingga kamu berkasih sayang sama-sama kamu. Di antaranya kita berkasih sayang ini, kita bagi salam kepada orang, hatta kita menyebarkan salam di antara kita. Hadis ini dalam Muslim. Kata di para ulama yang mengkaji tentang kelebihan solat jemaah, dia kata bila kita berkumpul, yang pertama sekali kita jumpa, kita bagi salam, assalamualaikum. Salam pun jangan bagi salam ke seorang-seorang, kita bagi salam kepada semua. Sebab ada hadis Nabi larang, dia panggil di antara tanda kiamat salam terpilih. Di antara tanda kiamat apa dia? Salam terpilih. Lagu mana salam terpilih? Macam mana contoh dia? Kita jumpa tak kenal, kawan tak tahu ya. Kalau jumpa hok kenal, akak 12 tangan, assalamualaikum. Masa kenal. Lah, hok kita naknya salam, kenal ke tak kenal, asalkan kita tengok dia muka Muslim, muka Islam, bagi salam, assalamualaikum. Kita duduk di Malaysia ni rasa tak ada masalah isu nak bagi salam. Tapi kalau duduk di negara Arab yang bercampur, dengan orang bukan orang Kristian, macam di Mesir tu,
dia capur dengan Kristian. Kadang-kadang kita bisa Assalamualaikum, dia tak jawab. Kalau hak kafir dia kata ahlan. Kalau kata bunyi ahlan tu tidak waalaikumsalam tu tu pakai Islam. Budak-budak pelajar-pelajar Malaysia ni dia kata wisala kau Cina dia. Kalau kata wisala kau Kristian, dia apa? Dia Kristian. Dia kata wah wisala kau Cina tu. Kata mana tahu aku Cina tak Cina. Dia kata tengok kat dada tak ada T separuh. Maknanya kita Nabi SAW beritahu ajar kepada kita wisalam pada orang kenal dan orang tak kenal. Satu. Yang kedua, jangan kongkong, jangan kurung ke salam. Contohnya kita mari masjid, Tok Imam duduk tangga. 2-3 orang lagi ada. Kita kata, Assalamualaikum Imam. Itu dipanggil salam terpilih. Salam kita boleh ke siapa? Boleh ke Tok Imam seorang. Orang lain, Tok Bila tak masuk. Tok Siap tak masuk. Orang sebelah maknanya jangan bagi salam separuh. Beri salam semua sekali. Satu. Itu dia panggil salam terpilih. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang tidak baik. Baik, yang kedua, hikmah yang kedua, Allah SWT nak beri satu ganjaran yang cantik. Dalam hadis sabda Nabi SAW, hadis ini riwayat oleh Anas, Nabi kata man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Dengar ni, siapa dia solat 40 hari berjamaah. Kena keluar 40 hari. Tapi ada satu SOP lagi yang berat ni. Rasa semaya 40 hari tu dah. Tapi hak ni, yudriku takbiratul ula. Dia sempat takbiratul ihram sekali dengan imam. Ni agak berat sikit. Ramai juga hak pergi Madinah. Kita duduk Madinah ke, tabur haji bagi duduk 8 hari dah. Nak suruh cukup berapa puluh waktu? Kau tak ingat dah pergi haji dulu? Berapa puluh waktu? 40. Dia kau takbiratul ihram, kau masih sebut juga duduk Madinah pun. Tak apa nak jawab dah. Masih sebut juga. Tak jadi. Syarat dianya yudrikut takbiratul ula, mesti sempat takbiratul ihram. Hak ni payah sikit ni nak kata. Apa dia dapat? Kutiba lahu bara'atan, Allah Ta'ala tulis baginya 2 kelepasan. Bara'atum minan nar, satu lepas daripada api neraka. Yang kedua wa bara'atum minan nifaq, orang ni lepas daripada sifat munafik. Jadi maknanya kalau orang jaga solat masa PKP baru ni, dia ke 40 waktu takbiratul ihram, sempat ke tidak? Kau semaya rumah pun tak ada juga. Ada orang kata saya cukup Ustaz. Kata macam mana cukup? Dia jadi Tok Imam. Dia Tok Imam mesti dia takbiratul ihram dah. Tok Imam rumah dia. Nak pergi lain tak boleh. Jadi kalau kita boleh cuba buat, kita sendirilah. Aku nak packagekan hidup aku ni 40 hari solat berjamaah di masjid, sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Cuba buat sekali. Biasanya kalau orang pergi, hadis ni rawahu Tirmizi dengan sanad yang sahih, biasanya kalau orang pergi ke pondok, dia akan duduk 40 hari. Kita ni ustaz nak duduk 40 hari sini tak balik ni. Tapi ingat, jangan duduk saja. Kena solat berjamaah sekali dengan takbiratul ihram, sekali dengan Tok Imam. Baru dapat 2 kelebihan. Tapi kenapa di Madinah 40 waktu? Kita nak banding apa kat kapur kita dengan Madinah? Maya di Masjid Nabi sekali solat berapa ribu? Masjid Nabi sekali solat, satu solat berapa kali ganda pahala? Lama tak pergi Mekah kali ni. Berapa? 1000? 1000. Maya Masjid Haram Mekah berapa? 100,000. Dia mari dah. Baru ingat sejarah lama dah. Ada kursus haji lama kini. Maknanya Masjid Haram Madinah 1000 dalam masjid. Masjid Haram Mekah 100,000. Pahala besar lah. Sebab itulah kita pakat nak pergi belakang ni, payah nak boleh kota ni kan. Baiklah. Faedah yang ketiga, hikmat yang ketiga daripada hikmat kita solat atau jamaah itu, Allah SWT jadikan kita ni tempat berkumpul kaum muslimin. Orang lain tak mari semaya jemaah. Hak mari jemaah ni orang Islam yang mari. Dia kata ada juga orang bukan Islam mari ketika kita buat jamuan-jamuan itulah. Hari sempena dengan hari berapa ni, hari tu hari ni buat Asyura,
kacabur surau panggil dia tak mari solat jemaah, dia mari makan surau ya. Yang kita naknya solatul jamaah ini di antara kelebihannya Allah Taala nak kumpulkan orang muslimin di satu tempat, wa ta'lif, dan nak menjinakkan hati mereka di atas kebaikan. Bayangkan 5 kali kita jumpa. Setiap kali perjumpaan kita ada bersama dengan para imam, bersama dengan ahli yang kuasa masjid, bersama dengan orang-orang yang soleh yang ada di sini. Sudah tentu akan ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh dengar. Di antara kebaikan laginya, bila kita pergi masjid, ada tazkirah, ada kuliah, ada ceramah, ada tadarus Quran. Jadi alhamdulillah banyak perkara yang timbul. Sebab itulah bila timbul isu muslimat ni banyak tanya. Dia kata, ustaz, kita ni istiqamah semaya Jumaat di masjid, tapi ada orang bagi, tak tahu dia ambil video ustaz. Ada lah dia mau sekarang ni dia panggil video pendek-pendek kan. Dia kerak video tu, dia masuk dalam TikTok. Apa benda ni cerita ni? Hai, main dengan TikTok ni berat juga, kita cakap nak melompat ni. Dia kata orang wanita solat di rumah afdal, jangan solat di masjid. Jadi muslimat kita ni hok biasa mari masjid jadi lemah lah dianya. Kita kata betul, ada hadis Nabi kata wanita tu elok solat di rumah. Waktu tu orang perempuan memang duduk rumah pun tak keluar. Zaman kita hari ni wanita banyak di rumah ke banyak di luar? Tanya muslimat lalu sini, banyak duduk mana? Dia kata pagi pergi sekolah mengajar, pergi pejabat. Hak tak ada pejabat pergi pasar pagi. Nah, lepas tu pasar petang pun ada pula. Pasar malam ada juga. Ada juga. Tak nak pergi masjid cari hadis pula maya di rumah. Kita kata macam mana? Semua kerja dia luar rumah kecuali solat di masjid. Kita kata betul, hadis jelas, tetapi Nabi juga bagi tahu dalam hadis. Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan sekat hamba-hamba perempuan Allah Taala ni nak pergi ke rumah Allah, jangan sekat. Maka itulah kita mengatakan bahawa salatul al-mar'ah, orang perempuan mari masjid, dia boleh pahala berjamaah, dia boleh menimba ilmu, dia boleh tadarus Quran, dan dia boleh iktikaf, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang disebut dalam Allah Ta'ala kumpulkan dalam kita duduk di masjid ini. Banyak kelebihan yang kita ada. Baik, kita sudah dah baru kita azan pakai sekaligus lalu. Yang keempat, di antara hikmah salatul jamaah dia panggil takaful. Takaful ni kalau kita bahasa kita ni orang ada beli takaful tu lah. Nah, jadi takaful ni maknanya tolong menolong, bantu membantu di antara sama-sama kita. Tolong menolong, bantu membantu di antara sama-sama kita. Jadi sekarang ni alhamdulillah setengah-setengah masjid tu dia buat bank makanan. Masjid kita ni ada dah? Belum ada lagi. Ada setengah masjid dia ada bank makanan. Mana orang hak tak ada makanan mari minta sini. Setengah tu pakai tak berkoci. Dia kata letak tak ada pagi esok. Letak hari ni malam ni habis dah. Nya mari bukan mari ambil makanan, dia mari punggah makanan. Bawa dengan kereta tak tepi masjid akak lagi. Jadi lalu ni kita tengok kebanyakan masjid yang ada bank makanan ni sudah ada kunci. Dia kata kena kunci. Siapa dia berhajat mari jumpa. Jumpa dengan imam, jumpa dengan bila, jumpa dengan AJK masjid. Saya ni perlu pada makanan, boleh ambil. Jadi dalam ni kita boleh kumpulkan dana-dana daripada masjid kita ni untuk takaful ijtimai, nak jaga kebajikan masyarakat dalam kampung kita. Jadi kita sebagai ahli kuasa masjid kena kumpul maklumat berapa orang dalam kampung kita ni orang miskin. Sebab apa? Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, sebabnya kita tengok sekarang ni zaman kita ni, zaman dulu pun ramai orang duk minta bijak benar bagi minta. Allahu Akbar. Ni minta ku ala nyata pun ada, ku ala maya pun ada. Setiap kali kita ceramah ni ada je orang hak bahasa jenis mari apa ni, mari duduk post nombor akaun dia lah macam-macam. Sebab itulah Nabi SAW, Nabi kita bagi tahu, Nabi kata bukanlah orang miskin itu, tanda tuan-tuan, laisal miskin, bukanlah orang miskin itu orang yang duduk mencari makan, duduk minta sana minta sini, tapi orang betul-betul miskin.
Yang kita kena bantu, yang kita kena tolong, yang kita kena cari, iaitulah orang miskin yang berhajat kepada bantuan, dia tak minta. Ini penting. Mana lejnah penyiasat masjid kena ada. Tengok, dalam kampung kita ni ada 5 orang armalah, ibu tunggal, anak kecil-kecil lagi. Kerja sikit-sikit, ada bantu-bantu orang gitu ya. Jadi orang ni perlu kita tolong. Ada orang tua yang tak larat nak kerja, anak-anak entah di mana, tak ada makanan, tak ada. Maknanya Nabi sebut dalam hadis ini dalam Bukhari, Nabi kata bukanlah orang miskin tu orang duduk minta sana sini, tapi orang miskin yang perlu kita takaful, yang perlu kita bantu, iaitulah orang miskin yang berhajat tapi tak ada orang tolong. Ini kena buat lejnah menyiasat dalam qaryah kita, dalam kampung kita ni, berapa orang perlu. Tapi masalah dianya, ni masalah ni kita payah nak selesai. Dia kata, ustaz, memang kita nak tolong, tapi orang tu tak pergi masjid, tu masalahnya. Dah lah miskin dunia, miskin akhirat pula, tak mari semaya. Ana jumpa satu kumpulan, 2 keluarga ke berapa keluarga, dia pergi duduk atas tanah kubur, pergi buat rumah atas tanah kubur. Kita kata orang pergi kubur ni, Nabi kata dia antara tanda, dia antara cara kita nak melembutkan hati kita pergi ziarah kubur. Puan-puan tu duduk atas kubur, semaya pun duduk, tutup aurat pun tidak. Allah, orang, kata dia ni, orang kapal tu lagu lah. Dia kata dia tak takut hatu, puan ni hatu takut dia. Kata jangan kasar sangat marah dia, kita kena dakwah dia. Kita kena dakwah orang ni. Duduk atas kubur, patut orang ni lah orang lebih ingat kepada matinya, tak mari masjid. Jadi tuan-tuan kena pandai lah lagu mana pun nak buat takaful ijtimai, bagaimana kita nak buat kerjasama masyarakat untuk bantu masyarakat. Jadi orang mari masjid ni, di antara tujuan kitanya bukan dia mari masjid kerana nak ambil bantuan, dia mari masjid untuk dia solat dan kita beri bantuan, insya-Allah. Dia kata ada dah masjid lah ni, siapa dia pergi solat subuh pagi-pagi, budak ni boleh basikal, ada duit, ada orang boleh duit, setiap hari boleh duit. Ni masjid orang kaya-kaya di bandar tu, setiap hari boleh duit. Dan kita tanya juga penganjur tu, tuan, kalau budak ni tak ada duit, agak-agak dia mari ke tak? Dia apa kata payah lah nak jawabnya. Cuma kita harap lah, dengan kita didik dia ni, dia akan mari. Kata tak, bahaya juga tu. Kalau tak mari macam mana agak-agak? Pasal tu anak pergi masuk di pendalaman tempat orang mengislamkan orang-orang ni. Dia kata dia ni 3 kali dah masuk Islam. Setiap kali NGO mari masuk Islam, dia masuk Islam. Masuk Islam boleh duit, boleh hadiah. Patut orang lain mari masuk Islam pula. Kata dia tidak masuk Islam pula, dia mentajdidkan Islam dia tu. Ngucap pula jadi bagi. Baik. Banyak kita. Yang kelima, solatul jamaah ini nak mengizharkan, nak menzahirkan syiar agama dan kekuatan agama di tempat masing-masing. Dia panggil syiar. Sebab itu kita nak solat kena azan, Allahu Akbar Allah. Sebab apa kita nak panggil orang biar mari ramai-ramai. Lagi ramai orang bersolat salat jemaah, menunjukkan bahawa lagi kuat kita punya apa? Kita punya semangat di kawasan kita tu, insya-Allah. Bila ada masjid tunjuk semaya jemaah di masjid dia tu sampai penuh ke belakang, pakak pergi ambil gambar, pergi melawak tengok. Lepas tu balik masjid kita lagu tu juga, kata tak boleh lah kita balik ni, kena beri semangat. Macam mana kita nak tarik orang supaya masjid kita juga macam masjid dia tu? Kena usaha cari. Sebab apa? Kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata la tanqudan ural Islam urwatan. Simpulan Islam ni akan terungkai satu-satu. Jadi mula-mula sekali terungkai hukum Islam. Tuan-tuan ada hukum undang-undang Islam itu yang di antara yang terawal terungkai. Sekarang ni kalau kita tengok undang-undang Islam atas dunia ni, undang-undang hudud, undang-undang jenayah, undang-undang apa ni, berapa negara yang mengamalkan undang-undang Islam? Berapa ramai negara? Kalau undang-undang ni kau kahwin, alhamdulillah banyak negara Islam ikut. Undang-undang zakat ramai yang ikut. Tapi kita nak undang-undang apa? Undang-undang perundangan, tak ada ramai.
negara OIC banyaknya negara sekular. Nah, sampai kita sini pun bila mati toke penjajah, semangat juga. Ada negeri suruh pacak daerah separuh sebab menghormati kalau di pejabat kerajaan kita kata itu protokol, tapi kalau mengarahkan masjid suruh turun daerah, pelik ke tak pelik? Sebab apa pelik? Yang mati itu penjajah. Tiba-tiba kita kata dia telah memberi kemerdekaan kepada kita. Merdeka apa dia? Dia pun tak larat juga. Lama-lamanya letih ke dia pun. Ya, zaman dia lah banyak negara-negara merdeka. Bila kawan ni mati pakat sedih. Subhanallah. Itulah dia kata di antara keajaiban. Baik para jemaah sekalian. Nabi kata apa? Bila turunkan satu hukum, satu undang-undang, orang pegang lagi. Yang terakhir sekali, apa dia? Wa akhiruhunnas salah. Yang terakhir sekali, simpulan yang kuat yang kita pegang ini solat. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban dengan sanad yang baik dan juga Imam Ahmad. Maknanya kalau kita boleh mantapkan solat kita, lebih-lebih lagi salatul jamaah, bermakna simpulan iman kita tu mantap, simpulan Islam itu kita tu kuat. Jadi kita nak tunjuk kekuatan kita, bukan nak tunjuk orang, kita nak suruh jadi kita tu kuat. Yang keenam, hikmah yang keenam, Allah SWT jadikan salatul jamaah ini sebab nak menyatukan kaum muslimin. Kita sekarang ni bila mari semaya tak boleh buat dua imam. Imam dua tak apa, imam satu, imam dua tak ada masalah. Tapi solat dua imam boleh tak boleh? Tak boleh. Solat dua, sini seorang, ujung ni seorang, boleh? Tak boleh. Bahkan imam kedua tidak dibenarkan sekiranya menimbulkan perpecahan. Tak boleh. Dulu-dululah, zaman kita muda-muda dulu, berlaku juga beberapa tempat dua imam. Imam pertama semaya, imam kedua tunggu luar. Sudah kahwin ni hak ni masuk pula. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau jemaah yang kedua tepi macam di stesen bah ke RNR ke di mana, itu tak apa sebab orang musafir. Mana sudah semaya hak ni sambung yang kedua. Ataupun memang orang ni orang lambat mari. Dia mari lambat, orang sudah semaya dah. Tapi bukan janji, bukan kerana nak menimbulkan perpecahan, itu dibenarkan. Kalau tidak, kita pun tak tahu macam mana jemaah kita ni. Payah sekali kita nak satukan tauhid as-saf di tempat solat-solat yang orang ramai. Stesen bah kau, stesen kereta api. Kita ajak maya. Mari jemaah. Mari 2-3 orang. Sudah kita akad takbir, hak lain tu alik ujung seorang, alik ni seorang. Tak mau kesatuan ummah itu, tak mau. Ini kita kena ingat. Dia dipanggil salatul jemaah itu nak tauhidul muslimin, supaya kita nampak bila satu jemaah semua ikut satu imam. Jangan duk main buju sana buju sini, tak mau. Imam pula kalau kita lantik jadi imam, kita kena taat ke dia. Dia kata, saya pakar besar, saya ni bertaraf profesor bahagian tafsir Quran atau bahagian hadis. Contohnya, awak tu taraf apa ya? Saya tak mau ikut lah. Ataupun dia ni pakak mufti ke apa, maya belakang gitu, kita kena ikut. Itu dia panggil disiplin tauhidul muslimin. Duduk di mana? Duduk di salatul jamaah. Yang ketujuh, tanda yang ketujuh, Allah Ta'ala jadikan penuhnya rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, penuhnya masjid-masjid rumah Allah Ta'ala ini, Allah nak jadikan supaya orang yang bukan Islam, yang anti-Islam, rasa benci kepada kita, rasa gerung pada kita, rasa takut pada kita. Sebab itulah sekali-sekala setiap tahun ada dua perhimpunan besar, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kita ni pada hari raya, tanda ni tuan-tuan, pada hari raya Nabi kita SAW mengarahkan para sahabat bawa semua sekali pergi masjid, pergi tempat sembahyang raya. Orang perempuan, kanak-kanak, dalam hadis kata hatal huyyad, orang perempuan haid pun diminta supaya ikut sekali pergi masjid, pergi tempat sembahyang raya. Dia pergi buat apa? Dia tak sembahyang, nak suruh nampak ramainya umat Islam itu sendiri. Nak suruh nampak ramai. Jadi bila ramai,
Puak-puak yang tak suka ni, dia kata ramai orang Islam tu ramai, menunjukkan kesatuan, menunjukkan kepada kekuatan, menunjukkan kepada kita tu bersatu di atas satu perkara yang begitu kuat. Baiklah, yang ke-8, Allah Ta'ala jadikan solatul jamaah ini di antara tempat kita nak melembutkan hati kita, nak melembutkan hati kita supaya kita banyak solatul jamaah. Maknanya kita ni ada disiplin hidup kita. Setiap hari kita jumpa, mari waktu subuh, maghrib, isya, kita dengar imam baca Quran. Selepas daripada solat, kita dengar pula tazkirah. Maknanya inilah dipanggil solatul jamaah ni. Dia kata ada zaman kita ni ustaz lain macam dah. Apa dia lain macam? Kalau tak pergi masjid pun kita boleh dengar juga ikut online. Sudahlah. Ini di antara sebab orang tak pergi ngaji di masjid lah ni, sebab semua boleh katakan masjid-masjid lah ni dia panggil online belaka. Live. Ustaz tu live, ustaz ni live. Setengah-setengah ustaz ni sampai 1,000, 2,000, 5,000 orang apa ada live. Nak kata apa? Tak apalah ustaz, kita tak pergi kuliah masjid malam ni, tapi kita ikut di rumah. Kita kata tak sama. Memanglah ilmu tu dapat melalui live ni, tetapi ilmu duduk dalam majlis ilmu tak sama. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Ni kita berhimpun di masjid, rumah Allah nama dia. Tujuan apa kita berhimpun? Yatluna kitab Allah, kita baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kita juga bermudarasah, ulang kaji isi kandungan Quran. Kita belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh. Apa kita dapat? Tanda 4 perkara kita akan boleh pahala. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. 1. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, majlis kita ini dilingkungi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. 2. Anda ingat khutbah minggu ni, baca khutbah minggu, tajuk kita meraih rahmat Allah kan, dalam khutbah. Kau tak ingat dah apa tajuk kita minggu ni? Pergi kau dak khutbah hari ni? Dia kata ustaz jangan duk tanya kak. Allah, dia kata tempat masuk khutbah tu lah khusyuknya. Jangan mudah-mudah khusyuk dia kata lah. Khutbah kita meraih rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni untuk kita meraih rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Lagi, wahaffatumul malaikatu, malaikat bersama dengan kita dalam majlis ilmu. Cuma tuan-tuan tak nampak ya, ada juga orang tanya, dia kata ustaz, saya percaya hadis Nabi ni, tapi nak tahu kenapa Nabi sebut malaikat ada bersama kita. Kenapa? Kenapa satu hari, satu masa kita berjalan perjalanan, berhenti di sebuah masjid besar, masjid atas bukit, comel. Jauh lagi kita dengar orang mengajar, kuat speaker. Kata berhenti masjid ni, ada tempat semaya ke duk tahu ni, bunyi ke speaker derah tu, ingat ke masjid penuh. Masuk masjid kita tengok, nampak ustaz duduk meja, nak cari pendengar dia, banyak tiai pada orang. Nak kata apa dia? Ketika itulah pendakwah ni, penceramah ni kena ingat, tak apa ada 5 orang pun, malaikat penuh sini. Itu hikmah lah. Cuma malaikat ni kita tak nampak lah, dia ada tapi kita tak nampak. Yang keempat, tanda kelebihan duduk majlis ilmu. Yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Ta'ala akan sebut nama orang yang berada dalam majlis ilmu. Habis kalau kita dengar online boleh ke tak boleh? Orang tak panggil dengar majlis ilmu online, kita panggil mendengar ilmu, belajar ilmu. Boleh ilmu, tapi majlis ilmu seperti yang disebut dalam hadis ini, iaitulah ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, itu mesti duduk di rumah Allah. Jangan malah. Mudah-mudahan kita dengar hadis ni berasa tak apa, lengah belakang sikit dah. Kalau tidak orang mengajar lengah selalu. Tapi tanya dia buat tu, berdiri pula tu, dah setengah jam tak ada apa-apa dah. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi kepada yang ke-9. Allah Ta'ala jadikan solat jemaah di masjid ini sebab untuk menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Itulah yang ke-9, sebab untuk menghapuskan dosa dan mengangkat darjat.
Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi kata, hai para sahabat, nak ke kamu aku bagi tahu kepada kamu amalan yang boleh menghilangkan dosa dan mengangkat darjat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak nak? Tanya dah. Benda hak comel ni pakai royak selalu, tak sedut tanya-tanya lah. Tanya tu nak suruh celik mata sikit. Nak ke tak sih? Nabi kata apa? Yang pertama, isbaghil wudu alal makarih. Mu kena ambil wudu walaupun susah. Kita sini tak berasa tuan-tuan. Anak duduk di Madinah dulu, waktu musim sejuk, tak payah betul air, tak payah tak ada peti. Pakai sejuk gitu ya, sejuk air batu. Nak ambil wuduk masa-masa tu bukannya senang. Kita masa kena panah air dulu, kena ada alat pemanas. Mana dia panggil isbaghul wudu alal makar. Ataupun kita ambil wuduk waktu kita tak apa suka. Ni kalau kita mengatuk nak tidur, di antara sunat ambil wuduk apa dia? Sunat nak tidur, ambil wuduk. Berapa kali kita ambil wuduk nak tidur? Ambil ke tak ambil? Dia kata tika ambil. Mudah jawab tak? Tika ambil, tika tak ambil. Ada juga orang tanya soalan. Lepas ni kita buka 2-3 soalan, tak apa. Dia tanya, ustaz, apa faedahnya ambil wuduk nak tidur? Sudah ambil wuduk, betul batal, tepuh dengan isteri, batal dah wuduk. Nak jawab lagu mana tu email? Tak juga soalan dia tu. Kita kena faham beza di antara wuduk nak solat dengan wuduk untuk tidur. Wuduk nak solat bila setentuh orang perempuan batal lah wuduk, tapi wuduk untuk tidur bermakna kita telah ambil wuduk, kita telah bersihkan diri kita, kita tidur di atas fitrah. Sentuh tak sentuh orang perempuan itu cerita lain dah. Ini dipanggil wuduk tidur, tak sama dengan wuduk untuk solat. Nabi kata isbawil wuduk alal makarih. Satu. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyakkan melangkah ke masjid. Dalam hadis lain Nabi kata, sekali kita langkah Allah angkat darjat. Sekali kita letak kaki Allah hapuskan kesalahan. Mari pula soalan, dia kata ustaz lah ni kita tak melangkah dah, kita naik motor. Dia soalan tu hak penting dah. Patut nak kira mana? Nak kira mana? Kata gini lah, sekali golek tayar naik darjat, sekali golek tayar hapuskan kesalahan. Boleh guna belaka benda tu. Kita kiyah lah. Nabi kata segala angkat kaki naik darjat, letak kaki hapus kesalahan. Sekali mana kita tayar kita golek, sekali tu angkat darjat, golek pula. Tak apalah ke mana-mana, biarnya pergi, tak sedut cari alasan banyak kan. Yang ketiga, Nabi kata wantizarus salati ba'da salah, adalah kamu tunggu solat lepas pada solat. Sekarang ni kita solat maghrib tadi, alhamdulillah. Lepas ni kita akan solat isya. Di antara maghrib dengan isya ni kita duduk sekarang ni, tuan-tuan ada wuduk tak ada wuduk? Kau ada batal dah? Ada wuduk? Ada buat benda tak molek? Duk ngopak orang kau apa ada? Tak ada. Kau ada WhatsApp benda-benda tak baik? Tak ada. Duk tunggu solat. Kepada solat yang kedua, Nabi kata intizarus salati salatu. Dia boleh pahala solat. Maknanya daripada maghrib dengan isya kita lewat sikit malam ni, tuan-tuan dan puan-puan telah meraih pahala duk solat dalam masa 1 jam ni. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, malaikat pula duduk mendoakan kita. Malaikat kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, beri keampunan kepada dia, beri rahmat kepada dia. Selagi kita duduk di masjid ni, itulah pahala kita dapat. Duduk saja menyandar dia, tak ada apa. Contohnya tak ada kuliah malam esok, kita duduk saja sandar dia. Nak baca Quran mengatuk, nak baca kitab tak ada orang mengajar, duduk saja tunggu solat pun ditulis pahala salatun, malaikat mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Masya Allah, ini kelebihan duduk di masjid. Tahu apa-apa pun yang iktikaf sudah boleh pahala, banyak pahala kita. Maka Nabi kata fazalikar ribat, itulah tanda kita perjuangan yang kita buat. Maknanya kita duduk, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan, Allah Ta'ala angkat darjat kita dengan sebab ambil wuduk dalam keadaan susah, banyak berjalan ke masjid,
tunggu solat lepas pada solat, biasa kita boleh tunggu ni maghrib dengan isyak lah dah. Kalau nak tunggu subuh dengan zuhur, berat juga nak tunggu. Tapi kalau mulai Ramadan mungkin ada orang tunggu zuhur dengan asar tak balik. Tunggu, kalau boleh tunggu, tunggu. Tak boleh tunggu, kita ambil peluang maghrib dengan isyak duduk di masjid. Baiklah para jemaah sekalian, supaya tidak panjang cerita kita. Yang ke-10, bayanu quwwatil muslimin wa dha'fihim fi imanihim. Nak menyatakan orang yang kuat iman, orang yang sentiasa pergi ke masjid. Sebab Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata apa? Asqalus salati 'alal munafiq. Solat yang paling berat bagi orang munafik nak pergi masjid, isyak dengan subuh. Sebab apa? Sebab tak nampak masa tu, gelap. Orang munafik ni dia pergi masjid bukan nak pergi semaya. Dia pergi nak tunjuk muka. Kita pun jangan ada kecek lagi tu. Gua nak pergi masjid petani tu. Lama tak tunjuk muka aku tak iman. Jangan buat perangai lagi tu, tak ada jangan. Lama tak tunjuk muka ke AJK ni. Alah, minggu depan ni ada nak buat kenduri rumah tu, takut tak mari. Tu perangai munafik lagi tu, jangan nak gua ada. Kita tak kata orang kapun ni sifat ciri-ciri munafik ni, dia pergi masjid kerana nak tunjuk muka, dia pergi masjid kerana ada kepentingan. Nah, kebetulan minggu depan ni ada bagi zakat kau di masjid. Kita kena pergi bunyi TM yang kata nak bagi zakat ke jemaah pun ni. Nah, mari masjid kerana takut terlepas senarai nama kita. Lah. Ini bahaya. Nabi sebut. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, agak backing dia sikit dalam bab jemaah. Dia kata apa? Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Orang yang tak sihat walafiat tak pergi masjid ni zaman Nabi, zaman para sahabat, iaitulah orang-orang munafik yang dikenali sifat munafik dia. Kita kata Allahul musta'an. Jadi tuan-tuan yang boleh pergi masjid ni lah, dalam hadis ni dhaif, Nabi sebut, dalam diriwayatkan Nabi kita bersabda, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid. Kalau kamu tengok orang tu sentiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, musaksilah orang itu orang beriman, insya-Allah. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami ni orang mukmin, jadikan kami ni orang istiqamah lakukan solat berjamaah di masjid ya rabbal alamin. Ana nak ambil satu nasihat daripada Tok Syekh Daud Al-Fatani. Dalam risalah ni ada, tuan-tuan yang duk mengaji kitab Muniyatul Musalli tu ada dalam kitab tu. Syekh Daud Fatani kata apa? Dengar ni. Berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah taala, dan demikian lagi setengah daripada orang yang memelihara akan solat dan mendirikan baginya, ia mengekalkan dan menyungguhkan. Bahasa petani, menyungguhkan mana berusaha di atas mengerjakan dia dengan berjamaah. Kerana bahawasanya orang yang solat berjamaah itu lebih elok daripada solat bersendirian dengan 27 darjat, seperti yang sebut dalam hadis tadi, hadis dalam Bukhari tadi. Kata Syekh Daud, maka orang yang memudahkan dengan laba keuntungan agama dan akhirat ini, pergi semaya, pahala melangkah, pahala letak kaki semua dapat, pahala iktikaf, pahala tunggu solat semua dapat, pahala 27 lagi 25 dapat, padahal tiada payah pula menghasilkan dia dan tiada pernah mencapai dia. Maka adalah orang itu, orang yang tak pergi solat jemaah itu adalah orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukan dia. Allahu Akbar. Kata-kata Syekh Daud Petani ni tulis besar kita pek dinding. Biar kita ambil motivasi daripada hadis Nabi, daripada tafsir para ulama hadis, dan juga kata-kata ulama di zaman kita hari ini. Alhamdulillah, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 kelebihan, fadilat dan juga faedah ataupun hikmah disyariatkan solatul jamaah. Baik, tadi anda sebut nak bagi peluang kalau ada soalan, dipersilakan. Ada soalan boleh tanya. Muslimat nak tanya tu tulis kertas pertama, takut dia malu. Fadhal, ada soalan? Kalau tak ada, kita nak tanya ni. Siapa nak tanya? Penceramah tanya ke pendengar tanya? Silakan. Tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Adik muslimat tak ada. Ada ahli-ahli motivasi kata kalau kita ceramah orang tak tanya tu dua sebab dia kata. Sebab yang pertama dia faham belaka. Orang faham belaka tanya apa lagi nya. Yang kedua tak faham belaka.
Ni masalah ni. Dia kata nak tanya pun tak faham, nak tanya ke mana. Jadi kita harap para jemaah ni faham belaka dah. Kau ada soalan? Ada kita buka. Ada? Tak ada? Asal foto. Ya. Subuh lepas tu dengan orang bukan Islam. Dia masalah gini ya, kita tengoklah. Mana kalau speka tu ngadaklah ke rumah dia tu durah sangat. Kita konaklah lain sikit. Sebabnya untuk azan dia tak boleh kacau. Tapi kalau untuk baca benda lain, ada setengah ke surah tu, belum bel tu, dia baca Quran dulu, dia baca wirid-wirid zikir tarhim, itu kita kata boleh stop tu. Tapi untuk dia nak sekat azan tidak boleh. Khususnya dalam negara kita ni, dia panggil negara yang Islam sebagai agama persekutuan, yang dia tak boleh sekat. Cuma atas budi bicara lah. Kalau kita kata rumah dia beradak gini, tak usahlah speka kita tumak Allah ke rumah dia, memang dia tak mari pun. Gitu mak rumah orang Islam tak mari. Kau nak spek kalah rumah kau itu dah. Allahu akbar. Jadi masalah keharmonian kaum tu kita kena kira, tapi dia pun kena kira juga. Kita tanya dia, masa awak beli rumah ni masjid ada ke masjid tak ada? Kalau dia kata masjid ada dah tahu dah orang Islam azam beli apa kawasan ni, dia duduk kawasan lain lah. Ini masalah. Itu di antaralah isu yang berlaku dalam masyarakat. Wallahu alam. Ada lagi soalan salah? Jadi oleh kerana tidak ada lagi soalan, kita break setakat itu dulu. Lepas pada ni kita azan, baru kita semaya Isya, kerana itu syiar Islam insya-Allah. Sekian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.